Okey, so topik kita hari ini kita akan sambung kepada topik 3 iaitu ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara. Okey, so sebelum kita teruskan kepada topik kita hari ini, ada satu tayangan video yang berkaitan dengan topik kita. Sekejap eh. Okey, itu adalah paparan video yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Itu adalah antara salah satu dasar yang akan saya terangkan sebentar lagi. Sekejap eh. Eh. Okey, so ini adalah topik 3 iaitu ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara. Okey, so yang depan-depan, topik yang depan tu nanti kumpulan kamu yang akan bentang esok, jangan lupa eh. So
Saya hanya akan explain yang bahagian belakang tu sahaja. Yang atas-atas nanti esok kita akan mulakan. Okey, so kita akan tengok yang pertama adalah kemakmuran bersama 2030. Okey, so secara ringkasnya kemakmuran bersama 2030 ni adalah satu inisiatif yang dilakukan untuk menggantikan wawasan 2020. Okey, so kita akan tengok dua benda lah di bawah kemakmuran bersama 2030 ni, iaitu yang pertama objektif dan juga teras strategi. Okey, so ini adalah antara objektif kemakmuran bersama 2030. Saya nak minta seorang tolong bacakan. Faizatul lah, boleh tolong bacakan tak? Okey. Faizatul baca semua boleh? Masih. Okey, terima kasih Faizatul. Okey, so seterusnya kita pergi kepada teras strategi kemakmuran bersama 2030. Okey, so kalau kamu tengok dekat buku kamu memang penjelasan dia agak terperinci lah. Okey, tapi dekat sini saya cuba untuk ringkaskan. Okey, so yang pertama penstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan dan juga industri negara. Okey, so kalau dekat sini kita tengok ada poin yang dia menyentuh mengenai pengurusan yang lebih terkini dan juga ekonomi digital secara menyeluruh. Okey, maksudnya dekat sini kita melakukan satu penstrukturan dalam bidang perniagaan. Sebab apa? Sebab kita tahu maksudnya dekat sini kita cuba untuk menggalakkan pelibatan dalam ekonomi gig. Okey, so kalau untuk kalau kamu tak tahu ekonomi gig tu saya bagi tahu contoh yang senang macam Foodpanda, Grab, maksudnya perkhidmatan secara online. Okey, so seterusnya kita lihat kepada sektor pertubuhan baharu. Okey, so maksudnya dekat sini kita nak jadikan untuk jadikan negara kita sebelum tu kemakmuran bersama 2030 ni kalau kamu tengok tadi objektif dia pertama adalah merapatkan jurang pendapatan. Okey, so dekat sini kita boleh tengok sektor pertubuhan baharu ni maksudnya kita untuk nak menjana pendapatan ekonomi kita sebenarnya kita perlulah jadikan Malaysia ni sebagai negara pengeluar, bukannya negara pengguna. Okey, supaya apa? Supaya bila kita jadi negara pengeluar, maksudnya kita boleh menjana ekonomi dengan lebih banyaklah. So sekarang ni kita tengok contoh negara China kan. So China merupakan negara pengeluar terbesar kedua di dunia. So kita boleh tengok macam mana ekonomi diorang. So sebab itulah kita pun sebenarnya dah target untuk jadikan Malaysia ni sebagai negara pengeluar. Okey, so seterusnya kita lihat yang ketiga iaitu reformasi bakat dan juga sumber tenaga negara. Okey, so maksudnya dekat sini kita fokuskan kepada tenaga kerja. Maksudnya kalau kita adanya tenaga kerja yang produktif, secara tak langsung nilai pendapatan juga akan meningkat. So bila adanya tenaga pekerja produktif ni, bukan sahaja nilai pendapatan tapi sebenarnya kadar pengeluaran pun akan meningkat. Dekat situ pun kita boleh menjana ekonomi negara. Okey, jelas tak sampai kat situ? Okey, terima kasih respon. Okey, so yang seterusnya kita lihat yang keempat iaitu memperbaik pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Okey, maksudnya dekat sini kita bukan sahaja fokus kepada cara pengeluaran tapi kita juga nak fokus kepada kehidupan pekerja itu sendiri. Maksudnya kita nak memastikan pendapatan yang mereka perolehi itu adalah sepadan dengan pekerjaan mereka dan juga kita nak membentuk banyak lagi peluang pekerjaan. Okey, so yang seterusnya kita lihat pula kepada memperkukuh kesejahteraan sosial. Okey, so maksudnya dekat sini kita nak membentuk satu masyarakat yang kita katakan sebab dia nak merapatkan jurang kan. Maksudnya kita nak pastikan keadaan ekonomi dekat luar bandar
adalah sama dengan keadaan dekat bandar. Maksudnya ataupun kita boleh tengok kawasan keadaan ekonomi dekat Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Maksudnya macam mana kita nak samakan jurang pendapatan tu. So dengan melalui kita boleh mungkin kita boleh memperbanyakkan lagi pusat ekonomi lah. Maksudnya kita membangunkan kawasan-kawasan yang terlibat. Contohnya macam kita tengok dulu Pekan tak membangun, maksudnya tak ramai orang datang, tapi bila adanya kewujudan kilang-kilang otomotif barulah orang makin ramai, makin bertambah, ada penubuhan universiti apa semua. So itu adalah antara salah satu cara untuk kita nak meningkatkan ekonomi setempat. Okey, so seterusnya kita lihat pula kepada pembangunan wilayah yang inklusif. Okey, so maksudnya dekat sini kita nak macam mana kita nak meningkatkan sekejap Okey, so seterusnya kita lihat pula kepada peningkatan modal sosial masyarakat. Maksudnya dekat sini fokus kita bukan sahaja kepada kita nak mengurangkan jurang ekonomi, tapi juga kita sebenarnya kita nak lihat pula kepada kewujudan jati diri. Maksudnya dalam masa yang sama kita mengejar pembangunan ekonomi, kita kenalah terapkan juga nilai-nilai murni itu dalam diri kita. Okey. So seterusnya kita pergi pula kepada revolusi perindustrian keempat, industri 4.0. So tadi saya dah tunjuk video yang berkaitan dengan revolusi perindustrian keempat. So kita akan tengok anak-anak dia. Okey, so tadi adalah berkaitan, video tadi adalah berkaitan dengan perkembangan dia lah. So dia ada 4 peringkat iaitu 1.0, 2.0, 3.0 dan juga 4.0. Okey, so kamu boleh tengok sini lah. Tadi kan saya dah tunjuk video kan. So dekat sini penerangan secara ringkas je lah. Okey, so seterusnya kita lihat pula ciri-ciri kilang di bawah industri 4.0. So dia ada 4 dekat sini. Kalau dalam buku pun memang ada 4 kan. Okey, so yang pertama kita lihat kepada interoperability. Apalah. So maksud dekat sini adalah kebolehoperasian. Boleh je buat bahasa Melayu kan. So kenapa dia English kan. So dekat sini maksudnya peralatan dan manusia ni dia macam seolah dia kita boleh gunakan barang tu. Maksudnya dia senang macam ni lah. Industri 4.0 ni adalah pekerjaan yang boleh digantikan dengan mesin. Untuk secara ringkasnya lah. So maksudnya ciri-ciri yang pertama yang itulah kebolehoperasian. Maksudnya macam mana kita boleh arahkan mesin tu untuk buat apa yang kita nak. Macam tu. Okey, so yang seterusnya adalah ketelusan maklumat. Ketelusan maklumat ni maksudnya kita ada sistem yang boleh memproses maklumat. Maksudnya macam penggunaan komputer, data-data yang kita nak masukkan, kilang-kilang tu lah. Okey, so seterusnya kita lihat pula kepada bantuan teknikal. Maksud bantuan teknikal dekat sini, kilang tu dia ada barang-barang, ada mesin kita kata yang boleh membantu individu dalam menjalankan tugas yang sukar. So contohnya kita kata kilang percetakan contohnya. So macam mana kita nak chop contohnya macam Gardenia lah, kita nak chop dia punya brand. Macam mana kita nak buat? Mustahil lah kita boleh buat dalam contohnya 1000 chop dalam masa sejam. So dekat situ lah adanya bantuan mesin. So seterusnya kita buat seterusnya membuat keputusan sendiri. So dekat sini kita boleh tengok maksudnya ada mesin yang kita tak payah nak, kita boleh tinggal je dia. Contohnya pembungkusan plastik. Macam kamu nak balut coklat ke apa ke, maksudnya ada kilang yang kita just set time, lepas tu okay dia boleh buat sendiri semua tu. Itu adalah antara ciri-ciri kilang di bawah industri 4.0. Okay, so seterusnya kita lihat pula kepada apakah cabaran dalam revolusi industri 4.0 ni. So ada dua. Yang pertama sumber manusia berkemahiran tinggi dan juga tuntut komitmen organisasi. Okay, so dalam konteks sumber manusia berkemahiran tinggi ni, maksudnya macam mana pihak pengurusan tu nak handle mesin. Maksudnya sebab kita
baru lagi nak adapt dengan maksudnya nak adapt dengan teknologi-teknologi ni kan. So macam mana kita nak handle sesuatu mesin, macam mana melalui latihan yang diberikan apa semua. Itu adalah antara cabaran dia lah. Okay, yang seterusnya adalah tuntut komitmen organisasi ni. Dia ada melibatkan dua perkara lah. Okay, perkara yang pertama adalah kos, yang kedua adalah sumber tenaga. Macam kamu tahulah kalau bila kita nak melibatkan mesin-mesin ni memang memerlukan kos yang tinggi. Jadi kat situ macam mana pihak pengurusan kilang nak handle benda tu. So samalah macam sumber tenaga. Maksudnya macam mana kita nak adapt maksudnya pertukaran daripada kita dah biasa gunakan manusia nak tukar untuk menggunakan robot macam itulah. Okey, so seterusnya kita lihat pula kepada pengukuhan industri negara. Ini adalah antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengukuhkan institusi negara. So saya ambil 3 contoh je lah yang kamu boleh nampak dekat sini. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada Pelan Anti Rasuah Nasional. Nasional. Sorry, maafkan saya. Nasional 2019 hingga 2023, NACP. So ini adalah visi dia mewujudkan negara bebas rasuah. So kamu tahu lah dia punya keyword dekat situ anti rasuah. So kita akan lihat 3 benda iaitu visi, misi dan juga bidang keutamaan dan juga strategi. Okay, so ini adalah misi NACP, ada 3, kamu boleh tengok sendiri. Okay, saya nak minta tolong Ahmad Nakib boleh tak bacakan? Ahmad Nakib ada tak? Okey. Tolong bacakan ketiga-tiga misi ni boleh? Okey, terima kasih Ahmad Nakib. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada bidang keutamaan dan strategi. Okey, dekat sini saya hanya nyatakan bidang keutamaan. Strategi tu kamu boleh tengok sendirilah dalam buku teks kamu tu. Dekat sini saya cuba explain. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanyalah. Okey, so pertama kita lihat kepada tadbir urus politik. Okey, so yang pertama adalah tadbir urus politik. Maksudnya dekat sini, sekarang ni kita hanya fokuskan kepada pelan anti rasuah. Okey, so yang pertama tadbir urus politik. Maksudnya dekat sini dia cakap, kita baca dulu strategi dia, mengukuhkan integriti dan kebertanggungjawabkan politik. Yang kedua, menangani campur tangan ahli politik dalam perkhidmatan awam dan pentadbiran pihak tempatan. Maksudnya dekat sini kita nak mengamalkan politik secara baik. Maksudnya bila kita ada sistem politik yang baik, maka secara tak langsung institusi negara pun teluslah. Okey, so saya bagi satu gambaran ataupun contoh dekat kamu, ada dua situasi. Situasi pembangunan dalam pentadbiran awam kan. Okey, contohnya dia ada dua situasi bila ada ahli politik tu cuba untuk bagi dana contohnya. Okey, jumlah sekian-sekian untuk pembangunan dekat mana-mana. Okey, itu kita boleh katakan ahli politik tu cuba untuk membantu. Okey, tapi kita lihat pula kepada sudut pandang lain, contohnya dia cuba untuk campur tangan. Maksudnya dia nak bagi rasuah ke, maksudnya contohnya pembangunan tu dia nak dapatkan keuntungan lebih. Contohnya pihak pemaju mungkin bila dia cuba untuk direct dengan majlis daerah tak luluskan contohnya untuk buat pembangunan tu. So pemaju ni dia cuba untuk rasuah ahli politik supaya ahli politik tu mempengaruhi keputusan majlis daerah. So itu kira maksudnya itulah contoh dia campur tangan ahli politik dalam perkhidmatan awam. Okay, jelas tak sampai situ? Okay, so seterusnya kita pergi kepada bidang keutamaan yang kedua iaitu pentadbiran sektor awam. Maksudnya dekat sini kita kenalah mewujudkan ketelusan dan accountability. Okay, so maksud dekat sini okay, dekat sini kita lihat macam mana kita nak mengurangkan kerenah birokrasi tu. Kan selalu kan kita akan ada macam kita cuba nak merasuah macam tu. Okay, so seterusnya kita lihat pula kepada perolehan awam.
Okey, perolehan awam ni maksud dia dekat sini dituliskan perolehan awam ni melibatkan sejumlah besar wang pembayar cukai. Maksudnya kita sebagai orang awam kita bayar cukai tapi kita nak pastikan saluran cukai kita tu digunakan ke arah yang betul. Maksudnya digunakan untuk pembangunan, untuk infrastruktur tapi tiba-tiba diorang gunakan wang tu untuk rasuah. So dekat situ dah berlakunya ketidaktelusan lah. Okey, so seterusnya kita lihat pula kepada perundangan dan kehakiman. Okey, so kita dalam konteks bidang perundangan dan kehakiman ni kita tahulah ini antara salah satu bidang yang paling penting lah untuk kita nak menangani rasuah. Okey, so dekat situ dia ada tulis mereformasikan sektor tu. Maksudnya kita nak menambah baik. Macam mana? Antaranya dia berkaitanlah dengan penguasaan undang-undang, penguasaan akta-akta. So dekat penguasaan undang-undang ni kita boleh tengok macam mana kita nak mengaplikasikan prinsip kedaulatan undang-undang tu. Rukun negara kan yang kita boleh belajar. So apa kaitan dia antara dua tu? So untuk tadbir urus korporat, maksudnya macam mana kita nak memupuk strategi dia, kita nak memupuk tadbir urus yang baik melalui pelaksanaan-pelaksanaan macam tadi lah untuk kita nak pastikan mereka ni tidak mengamalkan rasuah. Itu saja. So ada apa-apa yang tak faham tak sebelum saya teruskan dengan soalan saya? Ya, saya. Saya nak minta maaf, saya nervous sebab ada pengetua tadi. Pengetua masuk tiba-tiba, sorry sebenarnya tadi yang saya explain yang pasal Sabah Sarawak apa semua tu, itu sebenarnya point untuk pembangunan wilayah yang inklusif. Yang saya kata, dengar tak? So itu sebenarnya explanation untuk part pembangunan wilayah yang inklusif tu. Itulah. Jelas tak? Nak saya explain semula? Macam mana kita nak bagi wujudnya jurang, nak mengurangkan jurang pendapatan antara kedua-dua wilayah tu macam tu. Okay. Jelas tak? Yang lain? Okay, terima kasih respon. Okay, so saya nak 2 orang je sebab masa kita dah nak habiskan. So soalan saya bagaimanakah pada pandangan kamu kan macam mana pelaksanaan dasar-dasar ni sebenarnya mampu memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi? So saya panggil random je lah 2 orang Ahmad Nakib lah. Ahmad Nakib boleh nyatakan pandangan kamu? Pas-pas pula. Okeylah, saya bagi kamu masa, boleh? 3 minit, boleh? Satu lagu yang 3 minit je. Sebab kita kelas sampai pukul 3.10. Boleh? Okey, Razik. Nakib, kamu nak lagu apa? Okey, Chat, tulis kat chat. Saya tak dengar, tulis kat chat. Seorang je, cepat. Masa tak lama dah ni, seorang je. Tulis kat chat.
Cepat, cepat. Jangan buang masa, jangan buang masa. Okey, tak apalah Razik, lambat sangat kamu pun. Okey, sebelum kamu tadi kan susu kamu pilih lagu. Dah, tak apa, tak apa. Okey, so saya kejap. Okey, saya bagi masa kat kamu, tak ada lagu sebab kita dah lambat ni. Masa pun tinggal berapa minit je. Okey, so sambil kamu berfikir bagaimanakah pelaksanaan dasar-dasar ini mampu memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi. Saya ada pesanan dari Cikgu Kamaria. So esok Cikgu Kamaria nak buat taklimat untuk KK. Untuk semua kelas lah, untuk semua kelas. Itu je lah. So maybe saya rasa pembentangan mungkin minggu depan lah kot. Secara fizikal. Okay, so Nakib dah ada pendapat dah? Dah fikir dah? Aida lah, Aida. Macam mana dasar yang saya explain tadi tu, diorang mampu untuk memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi negara? Okey, terima kasih Aida. Saya terima pandangan kamu. Okey, Daniel Hakim. Daniel Hakim ada? Nyatakan pandangan kamu. Hmm. Kau tengah makan ke Daniel Hakim? Tak apalah makan, habiskan. Habiskan dulu makanan kamu. Razik. Sama. Okey, Razik, cepat Razik. Okey, sekejap. Ke nota saya ni terlalu ringkas sampai kamu tak boleh nak ni dasar kilang industri. So macam mana kewujudan dasar ni mampu untuk memberikan impak kepada pembangunan ekonomi? Kamu tak terfikir lagi? Macam mana? Okey, Faizatu. Teruskan. Tak apa. Teruskan fikir. Okey, Faizatu. Teruskan Faizatu. Terima kasih Faizatu, jawapan yang mantap. Terima kasih. Mana Daniel Hakim dengan Razik ni? Iyalah. Okey, sebelum kesilapan dalam apa? Okey, terima kasih.
Melalui penggunaan teknologi kilang-kilang tu, macam tu. Okay, so saya tolong kamulah. Tak adalah tolong. Okay, so first kita tengok kan, macam mana pelan anti rasuah ni dia boleh membantu dalam memberikan pembangunan kepada ekonomi. Dia senang macam ni lah. Paling simple lah. Okay, kamu bayangkan. Okay, kamu bayangkan ada situasi ni kan. Berlakunya pembalakan haram. Okay, so pembalakan haram ni dia dapat, kamu tahu kan, kalau balak-balak ni keuntungan dia berjuta-juta-juta kan. Okay, so dia ni rasuah lah ranger hutan. Dia bagilah sejumlah wang dekat ranger hutan ni. So dekat situ, kamu tahu tak pendapatan, kamu kan belajar ekonomi kan? So pendapatan dia tak straight, pendapatan pembalakan tu bukannya dapat dekat negara kita, dapat dekat diorang, faham tak? Dekat orang yang melakukan pembalakan haram tu. So dia tak membantu kepada pembangunan ekonomi. Sebab bila adanya macam pembalakan haram tu, bila berlakunya urus niaga pembalakan yang telus, maksudnya kita bolehlah salurkan wang tu dekat mungkin untuk bangunkan kawasan itu. Tapi kamu bayangkan kawasan dah habis kena tebang dah, tapi tak membangun pun kat situ. Sebab apa? Sebab wang tu dapat dekat individu je. Tak dapat pun dekat kawasan setempat. So jelas tak? So samalah, sama juga macam kalau kita tengok macam apa industri 4.0 ni kan, macam Razi kata. So makin tinggi kadar pengeluaran, semakin tinggilah ekonomi yang dia dapat jana macam tu. Okay, jelas tak kat situ kelas? Okay, so okay, so itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. So saya rasa presentation kumpulan maybe minggu depan, hari Selasa juga. Saya jumpa lagi ke kelas kamu hari Khamis ke tak? Ya Rakib? Apa Rakib? Sebelum ni kamu pernah buat pembentangan tak? So kamu buat pembentangan macam mana? Slide ke? Boleh lah. Lagi bagus. Senang untuk, sebab nanti macam ni tau. Kalau kamu dah buat slide, nanti saya akan combine. So kita akan jadikan tu satu nota, faham tak? Gitu. So tak payahlah kamu nak rujuk banyak. Ya. Boleh. Hantar je. Nanti boleh je. Tak ada masalah pun. Okay, so so esok Cikgu Amalia kata maybe kalau korang banyak bertanya, drag masa. So mungkin kelas esok tak adalah. Maksudnya untuk taklimat KK je lah. So nanti kelas kita hari Rabu je. Lepas tu nanti hari Isnin, pembentangan hari Selasa minggu depan, okay? So untuk hari Isnin minggu depan, waktu time macam ni, walaupun bulan puasa kan, saya tahu kamu penat, kamu pura-pura je bersungguh-sungguh sebab lecturer saya nak datang menyelia. So kamu pura-pura sekejap je. Saya minta tolong saya pun tak tahu lagi nak buat apa. So kamu tolong saya tolong kamu, okay? Saya rasa itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. So Daniel Hakim, dah habis makan dah? Belum? Stop sekejap makan, kita baca doa tutup kelas. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Bye-bye.